Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Al-Mustafa habibuna Muhammadin abdillahi rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaina at-ta'luma ta'lima at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis. Kalau di dalam catatan saya punya WhatsApp Dr. Marina, dia ada doktor di hadapannya itu. Panggil Kak je Ustaz. Ya. Kak Marina. Oh, Kak dia tak ada doktor. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jadi pada tetap juga nak kena panggil Dr. Marina itu. Sebagai formal kita insya-Allah. Dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang difahamkan adalah pertemuan yang luar biasa di dalam kumpulan ini yang mendapatkan awal daripada pertemuan Ramadan, Al-Quran dan juga beberapa program-program yang direncanakan, dan alhamdulillah ketahuilah dalam setiap pertemuan yang telah berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ianya telah pun berlaku di alam malakut, yaitu berada di alam arwah, disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika mana seseorang yang pernah berjumpa di dunia dan kemudian hubungannya itu dalam keadaan baik. Ini Nabi sebut tentang bagaimana satu orang sahabat dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hubungannya itu kurang baik. Maknanya dia jumpa dengan si fulan, tetapi si fulan ni nampak macam tak kena dengan dia itu. Maka mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan bahawa ketahuilah seluruh daripada kita pernah bertemu di alam arwah, iaitu di alam ruh, sebelum daripada kita dilahirkan lagi. Dan Nabi beritahu ketika mana di alam arwah, kalau seseorang itu dia baik, maka ketika mana hidupnya di dunia itu pun, kalau dia berjumpa dia senang ataupun baik pada pertemuannya. Dan kalau ada orang yang berjumpa dengan orang yang lain itu dan kemudian hatinya itu rasa macam tak senang, tak pernah jumpa, tapi dia maksudnya macam tak selesa dengan orang tadi, maka kata Nabi SAW, dia pernah bergaduh di alam arwah. Masya Allah. Jadi pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang telah pun Allah himpunkan kita sebenarnya di alam arwah, dan Allah zahirkan pertemuan kita di alam dunia walaupun melalui kepada alam maya ini. Mudah-mudahan hubungan silaturrahim yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang bersilaturrahim maka akan mendapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang sangat barakah kerana kita berada pada malam 12 Rabiul Awal, Rabiul Anwar, yang disebutkan oleh para alim ulama adalah hari bunga yang mekar, iaitu hari bunga yang mekar yang menceritakan tentang rahmatnya dan juga keberkatannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah, diberikan kefahaman ilmu oleh Allah, dan mudah-mudahan hadirnya kita adalah semata-mata untuk mendengarkan ceritanya Rasulullah. Allah akan hadirkan cinta dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata-kata Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan bahawa kalau berkumpul dan orang menyebutkan nama orang-orang soleh, maka akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut. Dan apatah lagi kalau kita hari ini bertemu
adalah untuk membicarakan penghulu kepada orang-orang yang soleh, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada pihak Dr. Marina Osman kerana atas kepercayaan hanya kerana WhatsApp sahaja, dan kemudian melalui kepada sahabat beliau juga, orang Johor juga, kemudian ya, atas sangkaan baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Awalnya saya mohon maaf kalau ada kurang dalam bicara ataupun kurang kepada matlamat tumpuan tajuknya pada malam ini. Itu adalah kekurangan daripada diri saya. Mohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, ajah-ajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulakan pada malam ini, tajuk yang diberikan adalah tentang meraih syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Hubungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terkait dengan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bertemunya syafaat melainkan bersamanya adalah rahmat. Maka sebelum kita masuk kepada syafaat yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam perbahasan yang dikarang oleh Imam Abi Daud mengatakan ada 7 syafaatnya Rasulullah SAW. Di dalam pandangan Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Qaulul Badi' ada 14 syafaatnya Rasulullah SAW. Ini bermakna ada perbahasan tentang syafaat ini, perbezaan ulama daripada berapa banyak apa syafaatnya. Tetapi sebelum kita sampai kepada perbahasan berapa banyak syafaat dan kita tergolong daripada siapa dan bagaimana untuk mendapatkan syafaat, suka kita ambil kepada syafaat terkait dengan rahmatnya Rasulullah SAW. Bila mana bicara tentang rahmatnya Rasulullah SAW, Nabi telah menunjukkan betapa rahmatnya Rasulullah sejak daripada awal kelahiran, saat mana remaja, kanak-kanak, remaja, dan kemudian terus sampai kepada sampai dijadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menjadikan setiap perbuatan, percakapan rahmat untuk umat pada waktu tersebut. Kita mulakan step by step dan kita lihat bagaimana rahmatnya Nabi menyebabkan seronoknya orang untuk hadir duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ akan datangnya pemahaman kita betapa pentingnya untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW daripada awal lahirnya disebutkan dalam riwayat, Nabi memberikan agihan susuannya itu bersama dengan ibunya, iaitu Halimatus Sa'diyah pada waktu tersebut, dengan tidak diambil bahagian yang lain itu. Maknanya kalau dah menyusu di sebelah kanan, maka Nabi SAW tidak akan ambil kepada bahagian yang sebelah kirinya. Para ulama mengatakan kerana Nabi memberikan hak kepada adik-beradik susuannya Rasulullah SAW pada waktu tersebut yang bersama dengan Halimatus Sa'diyah, dia ini telah pun menunjukkan rahmatnya Nabi SAW ketika mana ingin mengagihkan berapa banyak susuan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi SAW meningkat kepada dewasa, iaitu peringkat kepada kanak-kanak, Nabi SAW memberikan rahmat, yakni meraihkan kepada siapa sahaja yang ingin mengajak kepada baginda SAW dengan sifatnya kanak-kanak, yakni tidak diasingkan, melainkan yang menjaga Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sampailah kepada Nabi SAW membesar dengan menjadi seorang Al-Amin, iaitu memberikan apa dia, gelaran Al-Amin itu datang daripada orang Quraisy dan kemudian menjadikan rahmat kepada seluruh alam. Mana tempat yang Nabi hadir akan mendapatkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana rahmat yang ada pada Rasulullah berdasarkan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon tolong mute ya. Terima kasih. Baik. Ada itu peranjat itu, akan ada suara latar belakang.
Bila mana Nabi SAW menjadikan kepada rahmatnya iaitu permulaan syariat, bermulanya Nabi SAW pada umurnya 40 tahun. Apa syariat yang didapatkan rahmat oleh Allah kepada kita? Iaitu salah satunya adalah tentang syariat solat yang daripada 50 fardu menjadi kepada 5 fardu. Antara yang lain adalah tentang bagaimana sifat taharah, iaitu rahmatnya Rasulullah SAW. Sifat taharah yang ada pada umat terdahulu sangat berbeza dengan umat yang iaitu umat baginda Rasulullah SAW. Iaitu kalau umat terdahulu pakaiannya itu terkena najis, maka pakaiannya itu perlu dikoyakkan ataupun digunting, dibuang najisnya sekali dengan pakaian yang terkena najis pada waktu tersebut. Untuk umatnya Rasulullah SAW hanya sekadar menyucikan dengan air, maka selesai najisnya hilang, maka pakaiannya terus boleh dilakukan atau digunakan tanpa digunting pada pakaiannya tersebut. Di zaman para nabi terdahulu, di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika mana kalau wanita-wanita yang datangnya uzur, waktu itu diarahkan untuk keluar daripada rumahnya dan kemudian disiapkan satu bilik yang khas supaya tidak bergaul dengan orang ramai. Itu kerana pada waktu tersebut syariat itu adalah syariat yang susah kerana menemui kepada umat yang sangat degil dengan nabinya, iaitu Bani Israel, maka diasingkan pada waktu tersebut sehingga kan kalau selesai habis uzurnya baru boleh balik ke rumah pada waktu tersebut. Adapun kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa kami, iaitu wanita-wanita, diberikan rahmat oleh Allah melalui Nabi SAW, tidak diasingkan sebagaimana asingnya umat terdahulu. Ini menunjukkan rahmat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peperangan, di dalam peperangan rahmat Nabi SAW ketika mana Nabi memberitahu kepada sahabat, berlakulah ihsan kepada tawanan-tawanan perang kamu. Ya, ini ihsan di dalam perbahasan kita, iaitu para ulama mengatakan ihsan itu adalah sesuatu yang dibalas dengan lebih baik. Kalau ada orang beri salam assalamualaikum, maka ihsan untuk kita berbuat baik dengan orang yang beri salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang beri salam dengan penuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dibalaskan dengan ihsan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu alaik. Walhasil ihsan di dalam peperangan. Kata Nabi SAW, berlakulah ihsan kepada tawanan-tawanan perang kamu. Perbuatan yang dibuat oleh para sahabat dan bahkan dijadikan sebagai jalan terbaik, sebagaimana perkataannya Rasulullah SAW, ketika mana ada roti, iaitu korma, kalau mereka ada dua korma, satu korma yang besar dan satu korma yang kecil, yang korma yang besar itu diberikan kepada tawanan perangnya. Kalau diberikan belahan roti, maka roti yang kalau lebih sedikit itu yang diberikan kepada tawanan perangnya. Bagaimana Nabi menunjukkan akhlak ihsan dan juga maknanya rahmat kepada umat di dalam praktikalnya, diteruskan dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi juga melarang dalam peperangan mencabut pokok. Nabi melarang membunuh kepada orang-orang tua. Nabi melarang bunuh kepada wanita dan kanak-kanak kecil. Nabi melarang membunuh kepada orang yang tidak bersenjata. Semua ini hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda rahmat Allah yang Nabi diutuskan kepada kita, yaitu banyaknya ihsan dan rahmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi ketika mana bersama dengan para sahabat, yaitu ringkasan ceritanya di dalam peperangan Uhud, yaitu Nabi SAW bermesyuarat dan kemudian orang-orang muda, sahabat-sahabat yang muda bangkit beritahu kita kena perang di luar. Nabi punya rahmat, yaitu Nabi tidak memberikan maknanya tak argue ataupun tak tolak keputusan mesyuarat,
dan bahkan Nabi mengambil keputusan mesyuarat walaupun akhirnya Nabi kecundang di dalam peperangan, di dalam siri yang pertama peperangan Uhud, Allah turunkan ayat Al-Quran. Kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Wahai Rasulullah, kalaulah bukan dengan rahmat kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, kamu ini perlu berlemah lembut kepada mereka. Yang buat keputusan salah sahabat, yang perang kalah sebabnya sahabat, yang Nabi bagi tahu perang dalam Madinah yang tolaknya sahabat, Allah beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu dalam keadaan keras, Allah kata apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah kamu dalam keadaan keras wahai Rasulullah, maka akan hati mereka itu akan berpaling daripada agama. Allah minta kepada Rasulullah pada fa'fu anhum, ampunkan dosa mereka, wastaghfir lahum, dan berikan keampunan kepada mereka. Minta ampun kepada Allah akan dosa mereka. Wasyawirhum fil amr, dan hendaklah kamu bermusyawarah lagi sekali, itu di dalam siri yang kedua dalam peperangan Uhud. Maka hajah-hajah muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini betapa pentingnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahmat yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat balik semula, iaitu kembali kepada zaman sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang Bani Israel yang menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan qabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada di zaman Bani Israel. Mereka ini menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat bahawa nama Rasulullah itu penting untuk mengkabulkan doa kepada mereka yang berdoa pada waktu tersebut. Sehingga kan juga dengan jelas di dalam surah yang lain Allah sebut kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, beritahu kepada umat kamu, akan datang kepada kamu selepas ini yang namanya seorang rasul yang namanya apa? Min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Maka hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada syafaat akan terkait dengan rahmat, dan rahmat akan terkait dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya khususnya, dan itu untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Kita melihat kepada perkara yang terkait dengan hubungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan beberapa jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat di dalam aspek yang pertama. Okey, so kita dah cerita tadi asasnya syafaat nak dapat mesti dengan rahmat. Dan Allah telah tunjukkan rahmat Rasulullah daripada awal kelahiran sampai sebelum daripada kelahiran pun, bahkan kelahiran dan sampai menjadi seorang nabi. Maka setiap syariat perbuatan itu rahmat untuk umat baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk, teringat saya di dalam perbahatan kitab Syama'il Muhammadiyah, dikatakan oleh Imam Al-Bajuri dalam syarah kepada Syama'il Muhammadiyah dalam bab makan Rasulullah SAW. Nabi disebutkan tidak pernah makan dengan khiwan. Khiwan ini apa dia? Iaitu pinggan. Nabi tak pernah makan dengan pinggan, dan Nabi tak pernah makan dengan sudu ataupun garpu. Dan bahkan Nabi tidak pernah makan sukur rujah, iaitu sukur rujah ini apa dia? Makanan yang pelbagai. Iaitu ada banyak istilah kalau orang utara kan, dia akan kata apa? Banyak mata. Kamu ni makan banyak mata. Banyak mata ni apa? Iaitu banyaknya lauk pauk lah. Biasa kalau kenduri kahwin, depa mai kenduri kahwin tu kan depa akan cakap banyaknya mata. Bukan banyak mata tu banyak mata manusia, tidak. Banyak mata tu apa? Banyaknya makanan. Maka syukur rujah Nabi SAW tak pernah makan dengan syukur rujah tadi. Maknanya banyak pinggan tadi. Tetapi kata para ulama menunjukkan kenapa Nabi tak, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak pernah makan dekat atas kerusi wala meja, tak pernah makan banyaknya pinggan.
kerana nak beri rahmat kepada orang yang miskin, yang kalau mereka ini tak dapat nak beli kerusi wala meja, maka akan dapatkan pahala kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Maka hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita nak meraih syafaatnya Rasulullah. Dalam waktu yang sama kita nak berterima kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada poin untuk kita bicara pada malam ini insya-Allah, dan saya menjangkakan mungkin dalam sekitar 40 minit, dan kemudian baki sebelum 10.30 itu kita akan mungkin buat dua hal, iaitu kalau ada persoalan-persoalan yang boleh kita bincangkan pada malam ini, kita akan buka pada sisi akhir nanti insya-Allah. Baik, kita ambil yang pertama. Nabi SAW menyebutkan kepada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, iaitu di dalam riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi SAW ketika mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, iaitu siapakah orang yang paling layak iaitu untuk mendapatkan syafaat engkau wahai Rasulullah. Nabi SAW memberitahu kepada Nabi ditanya kepada oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, siapakah orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaat engkau wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku memang menunggu soalan daripada engkau, yang soalan ini aku mengharapkan tak ada orang lain tanya melainkan kepada engkau. Maknanya Nabi SAW memberitahu kepada Sayyidina Abu Hurairah yang kalau boleh soalan tadi ini yang memang Nabi tunggu adalah soalan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan yang banyak, maknanya syafaat yang banyak, beberapa perkara yang nanti kita akan masukkan dalam perbahasan. Kita stop di situ dulu, nanti kita akan tengok apa dia amalan yang Nabi telah letakkan untuk mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Sebelum kita masuk lagi yang kedua, maka kita kena faham penting ataupun tidak syafaat ni untuk kita. Ya, jawapannya sangat penting. Dan betapa pentingnya untuk umat hari ini nak dapatkan syafaat Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan hadis yang panjang di dalam Sahih Bukhari. Nabi ceritakan gambaran yang luar biasa saat mana manusia hidup di padang mahsyar. Nabi menceritakan kehidupan di padang mahsyar yang luar biasa. Allah sebut dalam Al-Quran, boleh juga rujuk kepada di dalam surah-surah Al-Quran, antaranya adalah melalui kepada suratul Hajj ayat yang pertama dan yang kedua, ya ayuhan nas taqullah. Kan kemudian inna zalzalatas saati syai'un azim, cerita tentang gambaran kiamat. Kemudian dalam surah Abasa yang Allah sebut tentang yaumul la yanfa'u malun wala banun, tidak ada bermanfaat harta mereka dan anak-anak mereka. Semuanya itu memberikan gambaran betapa dahsyatnya kiamat, yang sehingga menyebabkan Nabi SAW menyimpan kepada satu perkara yang sangat besar, iaitu Nabi sebut dalam hadis, semua para nabi telah menggunakan doa yang paling mustajab. Maknanya doa Nabi ini, setiap para nabi akan Allah kurniakan satu doa, yang mana doa yang nabi Allah berikan ini semuanya telah digunakan kepada umatnya, dan bahkan telah digunakan untuk kehidupan di dunia. Kata Nabi SAW apa dia? Aku simpan doa tadi untuk kehidupan akhirat. Maknanya Nabi simpan doa tadi, Nabi tak pernah guna doa itu, melainkan Nabi akan gunakan pada hari kiamat, iaitu pada hari pertemuan di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya syafaat, iaitu keperluan manusia untuk mendapatkan syafaat, iaitu satu laluan pertolongan. Nabi memilih untuk menyimpan syafaat Nabi untuk digunakan pada hari kiamat. Nabi Nuh sebagai contoh di dalam Al-Quran telah menggunakan doanya. Apa dia Allah sebut dalam Quran? Rabbi la tadharni alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum tudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, wahai Allah, jangan kau biarkan dekat muka bumi ini
satu orang pun yang hidup di kalangan orang kafir. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya tidak ada satu orang pun yang hidup dekat dunia ini orang-orang kafir. Kerana kata Nabi Nuh, innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara. Kalau mereka ini hidup dekat dunia, ya Allah, mereka akan terus menyekutukan engkau, maknanya melakukan kekufuran kepada engkau, wahai Allah. Maka akhirnya Allah mengkabulkan, tidak ada seorang pun yang kafir hidup di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan doa itu telah digunakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan begitu juga dengan para nabi yang lain, telah digunakan doa mereka untuk doa khusus yang akhirnya mereka gunakan kepada umatnya, dan hanya digunakan di dunia. Nabi SAW menggunakan adalah pada hari kiamat. Jadi hajah-hajah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan betapa pentingnya syafaat, ialah saat mana manusia berada pada akhir zaman, iaitu pada hari kiamat, iaitu keperluan hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka daripada syafaat yang telah pun dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa golongan yang juga layak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Antaranya adalah disebutkan di dalam riwayat para alim ulama, pertama yang tertinggi yang boleh memberikan syafaat adalah para nabi dan para rasul, tetapi yang akan dikhususkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua yang layak memberikan syafaat adalah para alim ulama. Yang ketiga yang layak untuk memberikan syafaat adalah para syuhada. Yang keempat adalah para salihin. Yang penting yang kelima ini apa dia? Iaitu teman memberi syafaat kepada temannya yang lain. Masya-Allah, syafaat ini kita cerita umum dulu. Maknanya adanya rahmat, iaitu kita cerita awal tadi, syafaat akan terkait dengan rahmat. Untuk rahmat Rasulullah SAW itu terlalu tinggi, iaitu untuk kita letakkan kepada perbahatan yang utama. Cuma kita bawakan selain daripada syafaat untuk hari kiamat yang diberikan oleh para alim ulama, yang diletakkan oleh Nabi SAW adalah para alim ulama, selepas itu para syuhada, kemudian para salihin, kemudian adalah teman memberi syafaat kepada teman yang lain. Saya ringkaskan dalam perbahasan ini, iaitu maknanya syafaat daripada ulama, syafaat syuhada, salihin dan teman kepada temannya. Saya menumpukan kepada temannya dahulu. Okey, saya tumpukan perbahasan kita pada teman kerana saya merasakan pertemuan kita yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat semua ini adalah pertemuan yang mencari kepada sahabat yang terbaik. Apa kata Nabi SAW? Hendaklah kamu memperbanyakkan sahabat di dunia, yang mana sahabat tadi akan dapat berikan syafaat kepada kamu pada hari kiamat. Nabi SAW menyebutkan apa? Perbanyakkanlah kamu sahabat-sahabat di dunia, yang mana sahabat tadi akan dapat memberikan syafaat kepada kamu pada hari akhirat. Masya Allah. Sahabat saya ni bukan ustazah, sahabat saya ni bukan syaikh, sahabat saya ni bukan orang alim, tapi sahabat saya. Maka dalam hal itu Nabi sebutkan bahawa ada sahabat yang akan mampu memberikan sahabatnya pada hari kiamat syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang terselamat kerana sahabatnya itu berkawan dengan orang alim. Ringkas ceritanya atau ringkas daripada hadis perbahasan kita, iaitu Nabi SAW menceritakan ada satu orang ini nak dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil orang ini, kemudian dikhabarkan bahawa orang ini layaknya masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu minta hold sekejap. Allah kata, wahai malaikat, cek dulu amal dia. Maka malaikat pun cek. Adakah Allah tak tahu? Allah Maha tahu, tetapi ada isyarat yang nak diberitahu dalam hadis. Kata Nabi, Allah suruh malaikat cek. Malaikat pun cek. Kata malaikat, ya Allah, si fulan ini memang tak ada langsung kebaikan. Masya Allah, ini kalau orang cakap itu memang jahat sungguh itu. Memang maknanya tak ada satu pun kebaikan yang dibuat. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu cek kawannya, iaitu kawan-kawannya pada orang ini yang telah tidak ada satu pun kebaikan dalam dirinya. Maka malaikat pun cek, katanya, ya Allah, kawannya pun tak ada yang baik.
Oh, ini Masya Allah. Orangnya tak pernah buat kebaikan, kawan-kawannya pun sama juga, geng dengan dia juga, tak ada yang baik. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu cek kawan kepada kawan. Ajib, Masya Allah. Apa kata Nabi? Allah suruh malaikat cek kepada kawan, yang kawan tu berkawan dengan siapa? Akhirnya katanya Allah Subhanahu wa taala, katanya malaikat, setelah dicek, maka malaikat mengatakan, wahai Allah, si fulan ini ada satu orang kawan, yang kawannya ini pernah berkawan dengan seorang alim. Masya Allah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau begitu berikanlah syafaat kepadanya, diringankan azab kerana kawannya itu pernah berkawan dengan orang yang soleh ataupun orang yang alim. Maka ajah-ajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk mendapatkan syafaat, bukan menunjukkan hari ini kita terus buat jahat sahaja. Kalau ataupun orang mengatakan tak penting pun syafaat ni, yang penting amal kita sendiri. Ya betul. Kalau betul lah betapa tak pentingnya syafaat, kenapa Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah? Dan Rasulullah mengatakan apa? Aku memang menunggu jawab soalan ini daripada engkau, wahai Abu Hurairah. Nah, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya untuk memahami dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka cukup untuk kita faham kepada perbahasan tentang syafaat tadi, iaitu jangan kita meremehkan untuk bersahabat dengan sesiapa sahaja, yang mana akan dapatkan manfaat kita pada hari kiamat, walaupun maknanya perlu juga dilihat siapa kawan kita, tetapi perbanyakkan mana sahabat yang kalau boleh mendatangkan syafaat kita pada hari kiamat, itu yang akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajah-ajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antara syafaat yang teragung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma adalah syafaat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan syafaat yang diletakkan oleh Nabi, syafaati lil kabair li ahli al kabair min ummati. Kata Nabi SAW, syafaat aku ini, kata Nabi, adalah untuk orang yang melakukan dosa besar daripada kalangan umat aku. Masya Allah. Bukan orang yang baik-baik sahaja yang diletakkan oleh baginda Rasulullah, tetapi Nabi meletakkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaat aku ini, kata Nabi SAW, adalah untuk umat aku yang melakukan dosa besar ketika mana hidupnya di dunia. Ajah-ajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan poin untuk kita hari ini mengatakan kalau gitu kita buat saja dosa besar. Kita buat saja dosa besar, nanti Nabi akan beri syafaat. Salah. Pemikiran orang yang macam gini adalah pemikiran yang tertutup dan cetek, kerana ia memandang kepada zahirnya hadis. Tetapi yang nak diletakkan adalah tentang mesti akan ada amalan, walaupun kita buat dosa besar, ada sesuatu amalan, jalan yang insya-Allah nanti kita akan letakkan di hujung nanti perbahasan kita, yang diletakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada begitu, maka pastinya dia akan balik kepada perbahasan tentang rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dikatakan lagi di dalam berkaitan dengan syafaat, iaitu apa dia pertolongan yang telah Nabi siapkan untuk umat. Maknanya kata Nabi SAW, apa yang telah disiapkan oleh Nabi untuk umat. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi apa dia? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kehidupan aku ini baik untuk kalian, dan kematian aku pun baik untuk kalian. Subhanallah, perkataan Nabi SAW hari ini, apa yang diletakkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah luar biasa. Okay? Luar biasanya Rasulullah SAW, sehingga kan katanya Nabi, luar biasanya kasihnya Nabi SAW, kata Nabi, hayati, kehidupan aku baik untuk kalian, dan kematian aku juga baik untuk kalian. Perkataan Nabi ini jadikan pelik kepada para sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
kalau kehidupan engkau lahir, kami tahu kami akan dapat kebaikan yang banyak. Nabi punya doa, Nabi punya pandangan, Nabi punya sentuhan. Ketika mana satu orang sahabat dalam Syama'il Muhammadiyah, saya terlupa nama sahabat ini, waktu itu dia kecil, ketika mana dalam keadaan waktu dia kecil Nabi pegang kepalanya, ketika mana dia besar, kepalanya itu rambutnya dibiarkan sehingga sampai 2 meter kalau di dalam perbahatan ulama. Kenapa? Sebab barakah pegangnya tangan Rasulullah SAW, berkatnya tangan Rasulullah tadi, tumbuh rambutnya elok di situ saja yang tidak putih, maknanya tidak tumbuh uban kerana berkat tangannya Nabi SAW. Di dalam satu riwayat Sayyidina Salman Al-Farisi, ketika mana Sayyidina Salman nak masuk Islam, orang Yahudi suruh Nabi tanam 100 pokok korma. Nabi SAW tanam 99, satu sahaja yang ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi habis sampai kepada hasil penuaian, maka setiap tanaman yang ditanam oleh Nabi SAW tumbuh elok. Soalannya, kenapa Yahudi suruh Nabi tanam untuk lepaskan Sayyidina Salman? Kerana Yahudi tahu tangannya Nabi SAW itu barakah, luar biasa. Akhirnya ada satu pokok yang tak jadi. Nabi SAW cabut dan kemudian Nabi tanam semula. Ketika itu juga korma yang ditanam oleh Rasulullah tumbuh dalam keadaan baik. Ajib, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Iaitu tentang apa lagi kehidupan Nabi, tentang tangan Nabi yang barakah. Sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pedang sahabat Nabi Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ukasyah sedang perang, pedangnya patah. Jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, pedang aku patah. Nabi yang sedang duduk waktu itu ambil keliling Nabi ada satu ranting. Nabi serahkan kepada Sayyidina Ukasyah. Kata Nabi, sekarang kamu pergi perang. Akhirnya Sayyidina Ukasyah ambil pedang Nabi tadi, terus berubah ranting tadi dan terus berubah menjadi pedang, dan kata Sayyidina Ukasyah, pedang itu tajam setajamnya karena berkat daripada tangan baginda Rasulullah SAW. Dan orang yang meyakini perkataan Nabi SAW, di dalam satu riwayat dalam bab makan, Nabi SAW waktu itu Nabi dapat jemputan. Dan Nabi ini suka makan ad-dhira', iaitu kaki kambing di bahagian hadapan yang sebelah kanan itu. Jadi kaki kambing di hadapan yang sebelah kanan itu, dhira', itu adalah kesukaan Nabi SAW. Kalau hari ini ada orang kata makan kambing itu sunnah, ya betul, sebab Nabi memang suka makan kambing, tetapi kena tengok di dalam hadis yang Nabi disebutkan apa dia, yaitu Nabi hanya makan kambing satu bila ada tetamu di rumah. Bila ada tetamu jemput. Yang kedua, kalau ada majlis baru dimakan oleh Rasulullah SAW. Kita hari ini sampai pening kepala ini sebab hari-hari digadun kambing itu. Jadi lepas tu kalau dah sakit disanakan kambing pula, tidak. Kambing itu tak bersalah. Cuma cara makan kita tu yang salah. Nabi SAW dijemput tetamu untuk jadi tetamu. Kemudian dipanggil. Kemudian Rasulullah SAW dihidangkan sekian. Kemudian Nabi mengatakan, kamu pergi ambil lagi satu dhira'. Dhira' itu 2 lah. So kanan dah disediakan untuk Rasulullah, ambil sebelah lagi. Maka sahabat ni pun pergi ambil lagi. Kemudian patah balik, dah habis semua, Nabi makan lagi habis. Nabi SAW mengatakan, sekarang kau pergi ambil lagi. Sahabat yang nak pergi lagi ni, dia jadi confused itu. Dia bukan ragu, tapi maknanya confused. Sebab di dalam hati dia kata, aku ni masak kambing seekor. Kalau dhira' itu 2 kaki, khalas, habis. Nabi, aku dah bagi 2-2. Sahabat ni pun patah balik. Kata dia, ya Rasulullah, aku nak beritahu kepada engkau, yang aku hari ini masak hanya seekor kambing. Dhira' yang kau minta dah habis. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, kalau engkau tak mengingkari aku punya perkataan tadi, maka engkau pasti akan dapat lagi dan lagi sampai dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala terhentinya dhira' pada waktu tersebut. Maknanya sahabat tadi kalau tak tanya Rasulullah, dia pergi ke periuk ambil, pasti akan ada dhira' lagi atas permintaannya Nabi SAW. Yang ini aja jangan try buat kalau buat majlis itu. Kan dia buat majlis, berita masaknya nasinya sikit saja. Kemudian dia suruh orang ke dapur. Orang pun cakap beritahu, nasinya dah nak habis. Kalau engkau tak ingkar cakap aku tadi, ini tak akan jadi.
Ini bukan perkataan kita, itu bukan perkataan sebagaimana perkataan Rasulullah SAW. Khair, baik. Maka sahabat tadi kata, hayati khairul lakum, kehidupan kau wahai Rasulullah baik untuk kami. Dan banyak sahabat yang dapatkan manfaat. Lihat senyuman Rasulullah, lihat senyuman Rasulullah, hilang masalahnya. Wajah Rasulullah, cerminan Rasulullah sangat-sangat luar biasa. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kamu hidup, kehidupan engkau ini baik untuk kami tahu. Tetapi bagaimana pula tentang keadaan kematian engkau baik juga untuk kami? Bukankah kematian itu perpisahan? Kematian itu dalam keadaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bukankah kematian itu menunjukkan satu perpisahan dan kesedihan? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ini sangat-sangat mahal dan kita kena berterima kasih kepada Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Setiap amal kamu akan dibawakan kepada aku, kata Rasulullah. Masya Allah aja, hari ini amal kita yang kita sedang lakukan, Allah sedang minta malaikatnya untuk bawakan semua dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita sedang buat? Bercerita tentang Rasulullah. Apa yang kita sedang buat? Untuk mengenali Rasulullah. Apa yang kita sedang buat? Berkumpul untuk mengingati kepada Allah dan Rasulullah. Kata Nabi SAW, kematian aku ini baik untuk kamu kerana setiap amal kamu, kata Nabi, akan dibawa kepada aku, kata Rasulullah SAW. Mana-mana yang baik, mana-mana umat aku yang melakukan kebaikan, aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, mana-mana umat aku yang melakukan kejahatan, aku akan berdoa kepada Allah untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajah-ajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat bagaimana kata Nabi SAW, iaitu tentang apa? Rahmat dan teringatnya kasihnya Nabi SAW yang diberikan kepada umatnya, sehingga kan kalaupun dah meninggal dunia, wafatnya Rasulullah SAW, masih lagi tak terhenti untuk terus memberikan bantuan kepada umatnya, iaitulah dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ketika mana hidup di dunia rahmat Nabi bersama dengan umatnya. Kemudian ketika mana di alam barzakh, jelas rahmat Nabi bersama dengan umatnya. Maka kalaulah dengan dua tempat tadi Nabi terus memberikan rahmat kepada umatnya, apatah lagi dengan rahmat yang tertinggi, iaitulah saat mana berada di alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ajah-ajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dahulu dalam suratul Hajj. Okay, kita lihat dalam suratul Hajj ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita masuk poin kita yang seterusnya tentang kenapa Nabi simpan sungguh-sungguh syafaat Nabi pada hari Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Hajj ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai umat manusia, ya ayyuhan nas ittaqullah, yaitu hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang sangat besar. Yaitu Allah beritahu kepada perkara kiamat adalah perkara yang sangat besar, yaitu sangat agung, yaitu sangat menakutkan. Apa antaranya kata Allah? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada waktu tersebut kamu akan melihat apa dia? Yaitu peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, mana-mana ibu yang sedang menyusukan anak akan ditinggalkan anaknya, dan mana-mana perempuan yang mengandung akan menggugurkan anak kandungannya. Dan pada waktu tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan lihat manusia dalam keadaan mabuk sedangkan mereka tidak mabuk pun, tetapi sebab apa? Walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi kerana azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat dan amat mengerikan. Baik. Allah sebut lagi di dalam surah Abasa. Surah Abasa, yaitu pada perbahasan ayat yang ke 33.
Saya ambil ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza ja'atis sakhah, iaitu ketika mana datangnya suara jeritan yang dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang itu lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, maknya ayahnya semua akan ditinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, anak isteri-isterinya dan isteri dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, yang kerana pada waktu tersebut ada perkara yang cukup menjadikan dia sibuk dengan hal dirinya sendiri. Baik, ajar-ajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua ayat Al-Quran yang saya kongsikan kita pada malam ini, untuk kita ambil perhatian soalan tentang kenapa Nabi SAW bersungguh untuk simpan doa Nabi dan bersungguh untuk berikan syafaat Nabi pada hari kiamat untuk umatnya, kerana Nabi tahu je, iaitu kehidupan kita di padang mahsyar adalah suasana yang luar biasa. Dan syafaat Nabi itulah antara syafaat yang sangat diperlukan untuk kita, dan Nabi SAW bersedia lebih awal untuk kita, khusus kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hubungan dengan sesiapa pun akan dilupakan. Mak dan ayah, anak dan ibu, anak dan ayah, semuanya, saudara-saudara semuanya akan dilupakan, iaitu kerana apa? Kerana dahsyatnya pada hari kiamat. Jadi apa yang diperlukan orang pada waktu tersebut adalah pertolongan. Yang tidak ada raja selagi selain tidak ada raja segala raja melainkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada isyarat kita bahawa yang kita perlukan adalah syafaat, yang pastinya Nabi SAW telah ceritakan secara detail penuh di dalam hadis Sahih Bukhari bagaimana perjalanan Nabi yang akan berikan syafaat. Yang kita tahu tentang umat akan jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa. Saya tidak ceritakan hadis itu yang panjang itu, tetapi nak menunjukkan Nabi telah pun memberi isyarat bahawa yang akan tunjuk, yang kata Nabi akan sujud dekat bawah arasy. Kemudian Allah kata, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkatlah kepada engkau wahai Rasul, kepala engkau wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada siapa yang engkau beri syafaat, aku akan redha dengan apa yang engkau inginkan. Doa inilah yang disimpan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa? Kerana dahsyatnya Nabi, dahsyatnya kehidupan manusia pada hari kiamat. Dalam satu hadis riwayat yang lain daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, Nabi pernah ceritakan kepada sahabat-sahabat, iaitu kata Nabi betapa dahsyatnya pada hari kiamat, sehingga kan orang yang dalam keadaan hari kiamat itu orang keluar dalam perkuburannya dalam keadaan bertelanjang. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada keluarnya di padang mahsyar dengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin Allahumma amin. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah nanti macam mana orang melihat kepada aurat yang lain? Kata Nabi SAW, ada perkara yang lebih besar mereka akan fikirkan pada waktu tersebut. Maknanya, kata Nabi, perkara itu sepatutnya keaiban. Tetapi Sayyidatina Aisyah tanya kerana rasa malunya Sayyidatina Aisyah. Apa kata Nabi? Ada benda yang lebih besar kamu akan fikir. Kenapa? Dahsyatnya kiamat. Maka Nabi ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini aja poin yang sangat besar juga. Maknanya tadi kita nak cerita berrahmat, akan datangnya pertolongan, Nabi akan datang berikan bantuan kepada umatnya, Nabi akan kasih pada umatnya, Nabi akan berikan pertolongan kepada umatnya. Tapi nanti ada satu peristiwa ketika mana Nabi menunggu para umatnya, Nabi menghalau kembali umatnya pada waktu tersebut, ketika mana datang tunggu Jibril AS menghalang satu kumpulan. Kata Nabi, wahai Jibril, bukankah itu umat aku? Kata Jibril, ya Rasulullah, engkau tak tahu apa yang mereka buat di belakang engkau. Mereka ini telah menafikan kau, tak buat amalan kau, syariat kau semuanya. Maka kata Nabi SAW, apa dia? Kalau begitu, wahai Jibril, halaulah dia. InsyaAllah. Jajah yang kita nak harapkan pertolongan Rasulullah, tapi ada umat Rasulullah yang dihalau oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita orang yang termasuk daripada kalangan umat yang akan dapat bantuan daripada Rasulullah SAW. Baik, maka kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau begitu, wahai Rasulullah, dah dahsyat, hebatnya, dahsyatnya kiamat ini, maka waktu itu sebenarnya kami nak cari engkau di mana, wahai Rasulullah. Soalan ini nak menunjukkan tentang apa jah? Yaitu yang akan jalan selamat kita pada hari kiamat adalah Rasulullah SAW.
Sebab itu meraih syafaat Rasulullah bukan sekadar untuk kita hari ini lahir sebagai umat Rasulullah, bukan sekadar lahir untuk mengatakan bahawa kita adalah umat Rasulullah boleh mengucapkan syahadah, tidak. Kerana ia memerlukan kepada amalan-amalan juga untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalau begitulah keadaannya kiamat, di mana kami nak cari engkau? Kata Nabi SAW, yang pertama, engkau boleh cari aku di titian surat, kata Nabi SAW. Kata Nabi, carilah aku di titian surat. Di dalam satu hadis yang lain, kata Nabi SAW, aku ini seumpama satu orang lelaki yang sedang menghidupkan api, iaitu bara. Okay? Kata Nabi SAW, aku ini seumpama, kata Nabi buat perumpamaan, seumpama seorang lelaki yang sedang menghidupkan api. Dan kemudian datang binatang. Kalau dalam hadis itu disebutkan dalam terjemahan itu kalkatu itu. Maknanya binatang-binatang yang akan pergi ke api tadi, yang mana dia tak tahu yang kalau dia pergi ke api, dia akan terbakar. Maknanya binatang tadi. Dan orang tadi ini akan menghalau binatang tadi ini supaya tak terkena api, iaitu tak terbakar. Kata Nabi SAW, akulah orang tadi itu, dan kalkatu itu adalah umat aku, yang mana akulah yang akan menyelamatkan umat-umat aku saat mana terjerumus untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Nabi menyiapkan dirinya saja untuk umatnya. Nabi menyiapkan dirinya adalah sepenuh hatinya untuk umatnya. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu ketika ditanya oleh Rasulullah, kata dia Rasulullah SAW mendoakan Sayyidatina Aisyah. Waktu apa doa dia? Ya Allah, ampunkan Aisyah dosa yang sebelum dan selepas, yang akan datang, yang terkemudian, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi ataupun yang nyata. Yang kalau dia buat itu, dia tak tahu yang itu dosa, maka Engkau ampunkan dosanya ya Allah. Kata waktu itu Sayyidatina Aisyah senyum gembira. Kerana apa? Kerana didoakan Rasulullah SAW. Ketika mana waktu senyumnya Sayyidatina Aisyah itu gembira, kata Nabi SAW, engkau gembira wahai Aisyah? Iaitu engkau seronok ke dengan doa tadi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ini doa daripada engkau. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ini maknanya apa? Keseronokan yang luar biasa sebab apa? Doa daripada Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah itulah doa yang aku pohon kepada Allah untuk umat aku pada setiap malam. Nabi doakan untuk kita jah keampunan. Setiap malam Nabi doakan untuk kita. Dan bahkan Nabi menunggu pada untuk meraih syafaat yang baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat. Nabi tunggu yang pertama setelah mana ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik, apa kata Nabi? Aku akan menunggu umat aku di titian surat. Yang kedua, kata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalau aku tak jumpa engkau di titian surat macam mana? Kata Nabi SAW, aku akan berada di mizan, iaitu di timbangan buku catatan amal, yang tak tahu pada waktu tersebut sama ada tangan kanan atau tangan kiri. Kata Nabi SAW, di situlah aku akan ada untuk membantu umat aku. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalau aku tak jumpa engkau juga, kata Sayyidina Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, kalau gitu jumpa aku di telaga Hud, iaitu telaga Al-Kautsar, yang mana aku akan berikan minum kepada umat aku, yang barang siapa minum tidak akan haus selama-lamanya. 3 tempat ini telah disiapkan oleh baginda Rasulullah SAW supaya memberikan isyarat kepada umatnya, iaitu macam mana ataupun tahu untuk memohon ataupun meminta bantuan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Jajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pukul 10 sudah. Yang kita ceritakan tadi adalah tentang perjalanan, memahami rahmat, memahami pertolongan, memahami syafaat, dan memahami bahawa apa yang kita laksanakan dan kita impikan adalah untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberikan pentingnya untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita kongsikan, insya-Allah pada malam ini kita akan kongsikan 3 amalan yang utama yang jelas disebut oleh baginda Rasulullah SAW macam mana nak dapatkan syafaat.
maka saya ambil kepada dua perbahasan dahulu. Itu dua perbahasan dahulu, iaitu disebutkan bagaimana oleh Imam Abi Daud, Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya 7 kategori. Okay, ini saya cuma hanya sekadar sebut sahaja, dan kemudian nanti saya akan ambil kalam daripada Imam Sakhawi dalam kitabnya Qaulul Badi', iaitu ada 14 syafaat yang akan didapatkan kepada kita daripada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama daripada riwayat Imam Abu Dawud, 7 syafaat yang akan dapatkan daripada Rasulullah. Pertama adalah syafaat yang umum, iaitu Allah akan berikan keizinan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat yang umum, iaitu kepada seluruh umatnya baginda, seluruh umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan khusus kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, ini saya tidak bahaskan, jangan cuma kita nak apa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nak tahu adanya syafaat yang khusus dan ada syafaat yang umum yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah syafaat untuk pintu syurga dibuka. Itu Allah berikan kepada Rasulullah syafaat pintu syurga dibuka. Yang ketiga, syafaat daripada Rasulullah SAW untuk umat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah pun mendapat isyarat mereka ini sebagai ahli syurga lebih awal tanpa hisab. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat 10 iaitu ahadun mubasyirin fil jannah, iaitu 10 orang yang dijamin masuk syurga. Ini adalah satu jaminan yang telah pun mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita juga akan terselamat untuk masuk syurga tanpa hisab. Amin insya-Allah. Yang keempat, kata Nabi SAW, katanya Imam Abu Dawud, yaitu syafaat Nabi apa dia? Yaitu orang yang dikeluarkan daripada neraka juga dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Dalilnya di mana? Yaitu ketika mana kata Nabi SAW, Nabi sebut ada satu kata Nabi, aku kenal orang yang terakhir keluar daripada neraka. Masya Allah. Nabi kenal orang yang terakhir keluar daripada neraka. Ini dalilnya apa saja? Dalilnya Nabi SAW ni Allah beri ilmu ghaibat yang luar biasa. Maknanya perkara ghaib Nabi tahu. Nabi akan mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Bahkan Nabi tahu siapa orang yang terakhir keluar daripada neraka. Itu pastinya akan ada ilmu yang Allah SWT telah berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, yaitu diringankan azab. Yaitu Nabi akan memberikan syafaat kepada seseorang umat yang mana umat itu akan dapat diringankan azab. Yang keenam, akan mendapatkan mengangkatkan darjat, juga datang daripada syafaatnya Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, yaitu nama yang tercatat awalnya ke neraka, tetapi diselamatkan disebabkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, syafaat yang diambil daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Imam Abu Daud, iaitu ada 7. Saya bawakan syafaat-syafaat Nabi SAW yang di dalam pandangan Imam As-Sakhawi, iaitu seorang muhaddits yang mengumpulkan syafaat-syafaat Rasulullah SAW, ada 14 di dalam kitabnya Qaulul Badi'. Ini sebagai terakhir, nanti kita akan tutup dengan amalan apa sebenarnya yang mudah, sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan syafaat Rasulullah SAW, kerana terkait dengan rahmat dan dahsyatnya kiamat yang akan dapat selamatkan kita nanti insya-Allah. Baik, kata Imam Sakhawi, Nabi ada beberapa syafaat. Yang pertama namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, iaitu sama dengan Imam Abi Daud, iaitu apa dia? Iaitu akan diberikan seluruh makhluk di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, maknanya kepada mereka keadaan yang mereka sedang hadapi agar dimulakan penghakiman semuanya, maka Allah berikan satu tingkatan kepada Nabi, satu darjat yang disebutkan maqam mahmud, maka di situ akan bermulanya syafaatul uzma, iaitu baginda Nabi SAW akan dipuji awal dan akhirnya. Akan dipuji awal dan akhirnya, maknanya daripada awal daripada zaman Nabi Adam sampailah umat yang terakhir akan memuji kepada Rasulullah SAW di padang mahsyar. Sedikit selingan saja sebelum kita sambung.
bab berkenaan dengan memuji Rasulullah ini banyak. Okey, tentang qasidah. Kalau kita di Malaysia Nusantara adanya berzanji. Kalau hari ini kita punya dapat amalan-amalan yang mendekatkan kita dengan qasidah-qasidah kita, itu dengan Diyaul Lami', apa lagi, Samtud Durar dan pelbagai qasidah-qasidah yang diletakkan oleh ulama tentang pujian kepada Rasulullah, Imam Al-Busiri dan seumpamanya. Persoalan tentang boleh ataupun tidak memuji Rasulullah SAW, saya cuma ambil satu saja perbahasan. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pak ciknya Rasulullah SAW. Sayyidina Abbas satu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pujian Sayyidina Abbas kepada Rasulullah, iaitu tentang kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kelahiran Rasulullah, dalam bab kelahiran Rasulullah. Kata Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, aku ini nak memuji kepada engkau. Sayyidina Abbas kata apa? Ya Rasulullah, aku nak puji kepada engkau. Jawapan Nabi SAW luar biasa. Apa kata Nabi? Pujilah aku, moga-moga Allah pelihara mulut engkau. Masya Allah. Orang yang memuji Rasulullah, Nabi doakan apa dia? Iaitu mendapatkan pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah SAW, akan mendapatkan apa? Penjagaan mulut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut, pujilah aku, kata Nabi, moga-moga Allah menjaga mulut engkau. Maka Sayyidina Abbas puji Rasulullah. Puji Rasulullah daripada awal kelahiran, daripada cahaya sulbi berpindah kepada sulbi yang lain kepada rahim sampai lahirnya Sayyidatina Aminah. Sayyidina Abbas cerita dan Nabi mendiamkan. Nabi mendiamkan menunjukkan apa? Nabi meraihkan dan Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maksudnya meridai dengan ucapan pujian yang diberikan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi banyak-banyaklah puji kepada Rasulullah SAW, kerana di situ akan dijaga mulut kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan. Yang kedua, dalam bab syafaat yang dibawakan oleh Imam Sakhawi. Baik. Yang kedua adalah syafaat yang datang daripada Rasulullah SAW, adalah syafaat untuk orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sama juga dengan riwayat Imam Abu Dawud. Okey. Riwayat Imam Abu Dawud sama dengan Imam Sakhawi. Okey, iaitu syafaat orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, ini khas untuk umatnya Rasulullah. Dia akan ada umatnya Rasulullah akan masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, disebutkan oleh Imam As-Sakhawi, syafaat untuk orang yang menderhakai Allah, yang kemudian masuk ke neraka dengan dosa-dosa mereka lalu dikeluarkan. Maknanya dah menjadi ahli neraka dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syafaat daripada Rasulullah SAW. Yang keempat, syafaatnya Rasulullah SAW adalah untuk orang yang namanya layak untuk ke neraka. Tadi yang dah masuk ke dalam neraka. Yang keempat, yang namanya nak dihumban ke dalam api neraka tak jadi masuk kerana syafaat Nabi SAW. Masya Allah. Ini sama juga dengan pandangan daripada Imam Abi Dawud. Yang kelima, kata Nabi SAW, katanya Imam Sakhawi, syafaat untuk umat Nabi SAW ni apa dia? Iaitu syafaat yang Nabi akan berikan kepada satu kaum, iaitu kita, umatnya Rasulullah, yang nak masuk syurga tapi terhalang disebabkan adanya kesalahan-kesalahan kecil. Maknanya ada kesalahan-kesalahan yang terhalang untuk dia masuk syurga. Maka di sini juga datangnya syafaat daripada Rasulullah SAW. Okey. Yang keenam, saya harap semua boleh dapat catat insya-Allah. Mungkin agak laju sedikit, saya slowkan balik insya-Allah. Saya slowkan balik. So saya tengok jam ni macam laju pula, 10 minit. Baik, yang keenam kata Nabi, katanya Imam Sakhawi, apa yang akan dapat daripada syafaatnya Rasulullah yang keenam, iaitu untuk ahli syurga yang akan dinaikkan darjat di dalam syurga juga. Allahu Akbar. Ahli syurga pun akan dapat syafaat Nabi SAW. Maknanya ada satu tingkatan, naik tingkatan lain, naik darjat-darjat di dalam syurga, itu juga akan didapatkan oleh mereka ahli syurga daripada Nabi SAW. Yang ketujuh adalah syafaat daripada Nabi SAW yang orang yang mati di Madinah Al-Munawwarah. Yang meninggal dunia di Madinah, orang ini akan dapat matinya di dalam syafaat Nabi SAW. Hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu antara tempat yang boleh untuk kita doa agar dimatikan oleh Allah, salah satunya di Madinah. Kalau siapa yang pergi ke ziarah ke Madinah itu,
Maka kalau dia dapatkan doa, maka kalau dia doa, ya Allah matikanlah aku di Madinah, maka itu diharuskan. Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu perkara yang dibenarkan. Kerana ada orang yang dalam hukum tak boleh untuk kita minta mati. Makruh seseorang itu minta mati. Makruh seseorang itu minta mati kecuali kalau dia berada di satu zaman fitnah yang sangat dahsyat, maka mohon kematian itu lebih baik untuk dia, khair, boleh. Ataupun dihimpit dengan hutang piutang yang terlalu banyak, maka untuk didoakan akan kematian. Tapi maknanya bukan selepas hutangnya terabai, tidak. Maknanya ada wasiat-wasiat seumpamanya begitu. Maka makruh untuk seseorang minta mati. Tetapi kalau untuk mati di Madinah itu diharuskan. Maknanya kalau sesiapa yang insya-Allah hari ini kita dah pun dibuka ruang untuk menunaikan ibadat umrah, tabung Saudi dah dibuka untuk dia punya kemasukan jemaah umrah. Nah, jadi kalau siapa yang pergi sampai di Madinah, mohon kematian itu merupakan suatu perkara yang dibenarkan. Okey, di dalam syarak, kerana tempat yang special itu, yang istimewa, iaitu Madinah Al-Munawwarah, kerana disebutkan Imam Sakhawi, siapa yang meninggal dunia di Madinah, maka akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Yang ke-8, iaitu syafaat untuk siapa yang menziarahi kubur baginda Nabi SAW. Ini kalau saya nak bahas satu-satu itu panjang, tapi kita cerita syafaat. Okay? Yang ke-8, syafaat untuk orang yang menziarahi kubur Nabi SAW akan mendapatkan syafaat. Ziarah kubur itu, kalau tepatnya adalah ziarah Nabi SAW. Maknanya Nabi itu hidup, sebagaimana Nabi sebut cerita tentang Nabi Musa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata Nabi, para Nabi itu akan bersolat, sedang solat di dalam kuburannya. Para Nabi itu beribadat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, kata Imam Sakhawi, syafaat untuk membuka pintu syurga, dan ini ada perbahasan di dalam, ada syarahan di dalam riwayat dari Imam Muslim. Maknanya Nabi SAW yang akan membuka pintu syurga untuk semua ahli syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang maknanya yang senang untuk mereka masuk, itu akan dapat daripada syafaat Nabi SAW. Yang ke-10, syafaat untuk kaum dari kalangan kuffar, iaitu orang-orang kafir yang pernah berkhidmat terhadap baginda Nabi SAW, ataupun terbit daripada mereka satu bentuk khidmat kepada Nabi SAW, akan diringatkan adab dengan syafaat baginda Nabi SAW, dan disebutkan daripada sepertinya Abu Talib. Okay, Abu Talib tak masuk Islam, tetapi diringankan adab kerana berkat khidmat beliau dengan baginda Nabi SAW. Saya tak mahu kepada masuk perbahasan khilaf para ulama tentang kedudukannya Abu Talib. Tetapi kalau disebutkan oleh Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi, iaitu dalam kitabnya Alfiyatul Siratun Nabawiyah, daripada bait ataupun bait yang diletakkan oleh Imam Al-Iraqi, beliau mengatakan bahawa Abu Talib itu Islam hujung. Tetapi walhasil kita keluar daripada khilaf perbahasan para ulama, telah pun diletakkan tentang Abu Talib itu adalah kafir, maknanya tidak masuk agama Islam, tetapi pernah berkhidmat dengan Nabi SAW, maka akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW untuk mengurangkan adabnya. Sebagaimana Abu Lahab dalam Sahih Imam Al-Bukhari dalam bab Ar-Ridha', iaitu penyusuan, ketika mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Imam Bukhari menyebutkan mimpi Sayyidina Abbas bertemu dengan Abu Lahab, yang kata Abu Lahab, aku diseksa setiap hari kecuali Isnin aku dilepaskan seksaan dan aku diberikan minum dengan hujung jari. Maknanya hujung ibu jari keluarnya air untuk diberi minum. Maka katanya Imam Hafiz Syamsuddin Ad-Dimashqi, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan apa dia? Kalaulah orang yang kafir, jelas kafir kekal di dalam neraka Jahannam, yang mana mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi diringankan azab kerana gembiranya lahirnya Rasulullah SAW, iaitu dengan membebaskan Thuwaibatul Aslamiyah. Bagaimana orang yang kalau hari-hari bergembira dengan Rasulullah SAW, maknanya apa dia? Akan dapat daripada pemberian rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Dan kemudian syafaat yang yang ke-11 adalah orang yang menjawab azan, iaitu akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Iaitu azan dijawab akan dapatkan syafaat. Ini kita akan tengok kepada siri yang terakhir nanti. Kemudian yang ke-12 adalah syafaat daripada Rasulullah SAW, iaitu orang yang cintakan ahlil bait, iaitu keturunan Rasulullah SAW. Saya tak pasti doktor di dalam grup ini adakah nama Sayyidah Syarifah ke ada di dalam grup ni? Tak.
Belum Syarifah ada. dalam grup saya tak ada lah pula Ustaz. Ada Okey. Kawan ada lah Ustaz. Masya Allah, maknanya ada kawan Syarifah. So, mencintai kepada keluarganya Rasulullah. Kenapa saya sebut begitu? Sebab kebiasaannya orang yang namanya Syarifah itu di depan adalah min ali baitin Nabi SAW. Dan mereka itu akan di bawah naungan daripada Rasulullah SAW. Dengan sebut dalam satu hadis apa, syafaati li ummati min ahabbu ahli baiti wa hum syi'ati. Iaitu kata Nabi SAW apa dia? Syafaat aku untuk umat aku bagi orang yang cintakan ahli keluarga aku, iaitu ahli bait aku, dan mereka adalah pengikutku. Ini dicatat dalam kitab Khatib Al-Baghdadi, dalam kitab Tarikh Baghdad, daripada kalam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maknanya je, orang yang mencintai ahli bait, kasih dengan ahli bait, yang nama kawan-kawan kita namanya Syarifah, apa dia? Yang kalau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang namanya Sayyid, yang namanya Sayyid ataupun Sayyid, yang hujung namanya mesti akan ada gelarannya. Al-Haddad, Al-Attas, Al-Habsyi. Contoh kalau kalangan kita punya guru Al-Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid, Habib Najmuddin Osman Al-Khirid, yang hujung nama itu Al-Al itu, macam contoh Ar-Ringit je lah kan, macam tadi Dr. sebut Ar-Ringit tu kan. Kan, saya dia tak boleh nama hujung tu. Maknanya yang memang gelaran daripada ahli baitin Nabi SAW ramai. Khusus di Malaysia kita, maka siapa yang mencintai ahli baitin Nabi SAW, Nabi bagi jaminan akan dapat syafaat untuk mereka, orang-orang tersebut. Masya Allah, sayang macam mana, kasih dengan dia, berhubung dengan dia, berkasih dengan dia. Maknanya atas, maksudnya dia ada disebabkan apa kemuliaan mereka. Kalau orang cakap apa kemuliaan dia ni sangat, iaitu apa dia, kerana pada darah mereka adanya darah Nabi SAW. Dan darah mereka lebih baik daripada darah kita je. Kerana ada bersama mereka Nabi SAW. Jadi cari kita punya hubungan kekeluargaan kita ataupun saudara kita ataupun kawan-kawan kita yang adanya Sayyid atau Syarifah, maka muliakan mereka. Kalau bercakap dengan mereka, agungkan mereka. Sebab itu kalau jangan kalau kita cerita tentang politik, contoh ada di kalangan ahli politik kita yang keturunan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang tak suka, contohnya kalau hari ini Said Sadiq itu kan, Said Sadiq itu adalah ahli baitin Nabi SAW. Kita membenci kepada dia kepada politik, khair, politik sahaja. Tetapi jangan sampai menghina kepada dirinya, peribadinya, keluarganya, kerana mereka akan terkait dengan baginda Nabi SAW. Kepada perangai. Kalau gitu, kita kena agungkan Syiah lah, sebab Syiah ramai ahli bait. Kena faham. Syiah itu kalau salah kepada akidah, ya kita tetap membangkang, kita tetap maksudnya mempertahankan akidah kita mesti kepada Nabi, kepada Allah, kepada Rasul. Yang Syiah dah sesat, itu tidak ada isu. Jangan ambil berat mata tu, kita kena sayang sudah. Maknanya yang benar kepada jalannya khair, begitu. Okey. Baik, maka dalam keadaan hal ini mereka akan tetap mendapatkan syafaat, kita akan dapat syafaat kerana mencintai kepada ahli bait Nabi SAW. Kemudian yang ke-13 dan yang ke-14 ini iaitu tentang doa dan juga tentang solawat kepada Nabi SAW. Ini nanti insya-Allah saya akan sharekan dengan Dr. Marina nanti insya-Allah, iaitu doa yang diletakkan oleh Nabi SAW. Siapa yang membaca doa ini akan dapat syafaat Rasulullah, dan siapa yang bersolawat dengan solawat ini akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Saya tak boleh nak baca dia punya solawat dan juga doa itu kerana masanya makin cepat lah, 10:20 sudah. Jadi kita tamat perbahasan kita dengan amalan yang utama, iaitu amalan yang utama yang boleh kita ambil sebagai penutup kita pada malam ini. Tadi cerita tentang syafaat-syafaat lah, ada doa, ada khusus semua sebab pelbagai. Maka betapa banyaknya Allah limpahkan rahmat kepada kita, syafaat Nabi SAW. Baik. Dah kalaulah sebagai penutup, dah kalaulah Nabi SAW janji kepada kita akan dapat syafaat, maka apakah amalan yang selayaknya untuk kita buat dapatnya syafaat daripada Nabi SAW? Baik, kita ambil 4. Ada 1, 2, 3. Saya kumpulkan 3 saja. Baik, yang pertama, apa Nabi SAW sebut, iaitu bila mana ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang saya bacakan tadi, iaitu kan bila mana Sayyidina Abu Hurairah tanya, Rasulullah, siapakah yang paling layak untuk dapatkan syafaat engkau? Kemudian kata Nabi, aku memang menanti soalan itu daripada engkau. Itu hadis tu, kita jawab penutup ini.
Maka Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang paling layak untuk mendapat syafaat aku, kata Nabi SAW, iaitu orang yang memperbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah dan hatinya telus di dalam kalimah tersebut. Maknanya la ilaha illallah ni apa je? Meletakkan keesaan, penguasaan, ketentuan, pemberian, qada dan qadar seluruhnya. Nah, ini la ilaha illallah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ambil vaksin bukan sebab vaksin penyembuh, Allah yang akan berikan penyembuhan. Hari ini kita tak ambil vaksin kemudian tak kena penyakit bukan sebab kita selalu menjaga, tetapi Allah yang tak izinkan. Hari ini kita berjalan naik kereta boleh bergerak dengan elok, Allah yang gerakkan. Hari ini mulut saya boleh bercakap ini dalam 1 jam setengah ini juga Allah yang izinkan. Dalam keadaan kita duduk mendengar apa semua itu dengan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah yang memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, iaitu terkait dengan kalam Imam Sakhawi tadi, iaitu apa dia? Iaitu yang membaca doa setelah azan, iaitu yang mendengarkan azan yang kemudian mendapatkan doa daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah untuk aku. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah untuk aku kedudukan yang namanya al-wasilah. Okey, Nabi sebut, mintalah kepada Allah akan kedudukan untuk aku kedudukan yang namanya al-wasilah. Ya, yang mana sesungguhnya kedudukan itu hanya diberikan satu orang dan aku mengharapkan orang itu adalah aku. Sedangkan maqam mahmudah, maqam mahmud iaitu kedudukan yang terpuji memang seorang akan dapat dan tahu siapa yang akan dapat adalah Rasulullah SAW. Ini sifatnya apa? Tawadhu'nya Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Harap-harap akulah orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, maqam al-mahmud itu maqam yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan Nabi terus bagi tahu di mana kita nak minta doa al-wasilah itu. Iaitu kata Nabi SAW, doa setelah azan. Kata Nabi, sesiapa yang membaca doa setelah azan, wajabat syafaati. Senang saja, wajib syafaat kata Nabi. Wajib dapat syafaat aku pada hari kiamat. Iaitu habis azan la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah. Itu doa tu. Maknanya Nabi kata siapa yang baca doa untuk al-wasilah, doakan Rasulullah dapat al-wasilah, maka mereka wajib dapat syafaat aku, kata Nabi SAW. Maka kalau dengar azan kena seronok. Kalau jangan maksudnya tengah-tengah mesyuarat dengar azan kita, Allah azan pula. Kan? Kena ubah itu. Maknanya lepas ni kalau dengar azan seronok sebab kita menanti untuk satu amalan yang azan saja lepas tu doa, maka kita dah habis doa. Nabi sebut apa? Siapa yang membaca doa ini, iaitu doa setelah azan, maka wajib dapat syafaat aku pada hari kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, barang siapa yang bersolawat kepada aku 10 kali pagi dan 10 kali petang, maka adalah maka dia wajib mendapat syafaat aku, kata Nabi SAW. Jadi ajah-ajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kongsikan pada malam ini amalan yang sangat mudah dan ringkas. Bagi saya tak tahulah kalau ajah buat ni muka tension kan. Kenapa ajah tension ni tengah baca doa lepas azan? Oh, dahsyat tu kan. Baca doa lepas azan pun tension tu memang ngerilah. Kenapa jangan muka ni tension ni? Waduh, nak kena la ilaha illallah tak? Ini semua amalan ni yang sangat mudah. Jadi la ilaha illallah 1, doa setelah azan 2, dan yang ketiga selawat 10 kali pagi dan 10 kali petang. Dan sebab itu saya sarankan diri saya dan kita semua yang mendengar, kalau boleh baca wirdul latif di dalam setiap amalan kita pagi selepas subuh yang disusun oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Di situ lengkap penyusunan tentang Nabi SAW punya amalan waktu pagi. Iaitu antaranya selawat memang 10 kali diletakkan dalam zikirnya. Sebab apa? Sebab baca 10 pagi dan 10 petang. Wirdul Latif itu dibaca waktu pagi dan juga pada waktu petang. Dalam Wirdul Latif itu juga ada doa
Yang Nabi sebut, barang siapa yang membaca 4 kali, maka dia akan dapat keselamatan pada hari kiamat. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Itu dibacakan dengan 3 kali. Allahumma inni asbahtu isyuka wa isyu hamalat 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta rabbuna, sampai kepada habis tadi itu, maka doa itu dibaca 4 kali, maka akan dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi jajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil ruang waktu amal yang termampu untuk kita lakukan, walaupun nampak sedikit, tetapi mudah-mudahan ini memberikan respon yang terbaik yang kita mampu untuk berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk untuk orang yang dapat meraih syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jazak kepada semua yang bersama pada siri pada malam ini. Terima kasih kepada yang menjemput, penganjur, khusus kepada doktor, dan juga kepada semua yang bersama. Dan saya sebelum penutup, mungkin satu soalan saya boleh raihkan. Kalau ada daripada kalangan kita yang bersama pada malam ada persoalan yang boleh ditanya, insya-Allah kalau saya tahu saya jawablah, kalau tak tahu kita terus tutup majlis, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Saya jemput siapa sahabat yang nak menanyakan soalan, boleh terus tanya Ustaz ataupun nak tulis di chat pun boleh. Silakan. Hari ni Ustaz dia punya ilmu padat Ustaz. Alhamdulillah padat. So semua dah terpegun je semua. Apa dah terlupa soalan. Okay, baik. Soalan ke? Apa beza wirdu latif dengan al-mahsurat? Dia sama saja. Al-mahsurat itu penyusunan zikir-zikir juga. Tetapi telah dibawakan di zaman akhir kita ini, iaitu disusun oleh Fadilatul Habib Umar. Wirdul Latif itu adalah penyusunan yang dibawa oleh Habib Umar lah. Tetapi asas kepada penyusun Wirdul Latif adalah Imam Haddad. Jadi apa bezanya? Di situ adanya amalan-amalan yang lebih tepat, maknanya yang telah disusun oleh Imam Al-Haddad di dalam kiraan-kiraan zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Contoh selawat 10 kali, contohnya kiraan tadi itulah, maksudnya ada hasbunallahu la rabbil la ilaha illa anta itu 7 kali, maknanya ada di punya kiraan-kiraan yang lebih tepat berbanding dengan al-ma'thur. Itu yang disebut oleh guru kami lah, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin. Apakah selawat yang terbaik? Guru kami menyebutkan apabila disebutkan dengan selawat, maka sirah apa selawat adalah yang terbaik. Ada yang mengatakan selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu terbaik. Ada yang mengatakan solat tafrijah itu terbaik. Ada yang mengatakan selawat Fatih terbaik. Ia mengikut kepada kita punya guru. Kalau kita ada guru mursyid, ada guru murabbi, maka letakkan amalan selawat yang murabbi dan mursyid kita ajarkan. Kalau kita tidak ada mursyid dan murabbi yang meletakkan pengkhususan, maka terus amalkan dengan selawat yang apa kita senang. Maksudnya sallallahu alaihi Muhammad itu selawat Jibril kita senang, khair. Kalau kata selawat tafrijah itu senang, khair. Tidak ada masalah. Itu maknanya apa-apa selawat itu adalah yang terbaik. Karena ia meletakkan pujian yang Allahumma, iaitu wahai Allah, selawatkan kepada Rasulullah SAW. Okey. Baik, saya kita tamatkan kita lewat sangat bersenang itu. Okay. Jadi kita saya ingin ucap terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz yang dapat bersama-sama kita malam ni, dan kepada semua sahabat yang dapat hadir. Saya rasa malam ni banyak yang dapat kita belajar, kompleks semua kat kepala, nanti kita tengok balik insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Jadi saya mohonlah Ustaz untuk mendoakan untuk kami lah sebagai penutup majlis malam ni. Silakan Ustaz. علينا صالحة بالقبول إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه.
Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap dan kata terkasar bahasa. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Dr. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.